Bila lagi rakyat mahu sedar, bila lagi anda mahu jadi wakil rakyat, adun atau ahli parlimen, ingatlah, politik adalah kerjaya paling lumayan. Hampir 64 tahun Malaysia merdeka. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen di Dewan Negara dan Dewan Rakyat masih menjajah mentaliti rakyat di kalangan Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli. Rakyat dipengaruhi melalui ideologi politik, agama dan isu perkauman. Ahli parlimen barisan kerajaan atau pembangkang, mereka sajalah yang akan menjadi wakil rakyat. Mereka sajalah yang akan mendapat habuan, pingat, status pengaruh, kenderaan, pemandu, allowance baju sejuk, pingat mangkuk. Mereka akan mendapat gaji yang lumayan sebagai menteri hampir 55,000. Mereka akan terus mendapat habuan pelbagai kemudahan seperti pencen sebanyak 100,000. Mereka mendapat kedudukan dan pengiktirafan. Mereka sajalah akan kekal berkuasa bertahun demi tahun, dekad demi dekad. Apa sudah berlaku dengan mentaliti cara fikir rakyat? Mengapa hanya rakyat mahu duduk di bawah terus menjadi penyokong tegar dan taksub terhadap kepimpinan? Maka dengarlah syarahan ini, bukalah pemikiran, bukalah minda anda, bukalah segala panca deria. Dengar dengan menggunakan telinga, dengar dan santuni. Lihat sajalah apa saja yang akan saya kongsikan demi mengubah destini kita. Allah takkan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Allah tidak akan ubah nasib rakyat dan pengundi sekiranya kita hanya mengundi dan taksub kepada kepimpinan pemimpin yang sedia ada, baik dalam Barisan Nasional atau Pakatan Harapan. Rakyat mesti merubah, mencalonkan diri atau keluarga mereka dan seterusnya memilih calon bebas. Dengar baik-baik perkongsian ilmiah. Overconfident, but I know the gut feeling, the response from the public, the party workers. Masa sebiji dibelah dua, janganlah undi parti barisan, bikin kasih susah orang kita. Membuktikan walaupun tempoh pemerintahannya baru lebih kurang 20 bulan, tetapi yang disebut oleh teman-teman tadi banyak program pihak alat harus diajar pada 18 hari bulan. Dia bagi macam-macam, dia sedengar dia mau bagi duit, ambil. Dia bagi apa? Ambil. Satu pentas dengan sahabat lama saya, Tun Mahathir. Setelah 20 tahun saya bersyukur kepada Allah SWT, Di mana saya diberi sambutan yang cukup hangat pada parlimen. Kita berkumpul pada malam ini permusuhan yang lama. Kalau kita nak bersatu,
Kalau kita fikir tentang perkelahian yang lama, maka kita tidak boleh bersatu. Sebaliknya, matlamat kita adalah lebih besar daripada diri kita sendiri. Bakal mempertahankan kursi Don Chini yang berada di bawah Parlimen Pekan dengan majoriti 4,622 undi menewaskan calon PAS. Baik, tuan-tuan dan puan, rakyat dan pengundi hanya diperbodohkan berdekat-dekat oleh ahli politik antara kerajaan dan pembangkang menerusi ideologi pengaruh dan kedudukan di Dewan Rakyat maupun Dewan Negara untuk terus memegang tampuk kepimpinan melampaui 10 hingga 30 tahun di dalam kepimpinan politik di negara ini. Mereka sebagai wakil rakyat atau menteri memperoleh gaji hampir 55,000 sebulan, justru menikmati pelbagai ganjaran keistimewaan dan juga allowance khas serta pencen, sedangkan rakyat dan pengundi hanyalah menjadi penyokong tegar dan memperoleh sedikit pemberian RM50 sebagai pemasangan bendera dan menjadikan diri mereka sebagai peraih undi untuk memastikan wakil rakyat mereka kekal setiap kali pilihan raya berlangsung. Persoalannya, bilakah anak-anak muda, sarjana, profesor, pencen, penjawat awam pencen, usahawan, hatta golongan profesional akan membuka mata, telinga, minda dan mengubah pendirian untuk menjadi calon ketiga parlimen dibubarkan laluan kepada pilihan raya, dan pengundi pula mengundi calon bebas untuk memastikan ramai individu berstatus rakyat biasa mampu menjadi wakil rakyat pada masa hadapan yang lebih cemerlang, untuk memastikan mereka wakil rakyat legasi dan warga emas tidak lagi menjadikan pentas politik negara sebagai kerjaya politik sehingga nafas terakhir mereka. Saudara, kita mesti bangkit, beri ruang dan peluang kepada calon bebas. Kalau kita mahu melihat muka wajah pemimpin baru dan menolak legasi kepimpinan korup kleptokrat, maka kita tidak ada pilihan. Ganjaran lumayan diperoleh sebagai wakil rakyat, yakni menteri, adun atau ahli parlimen. Saudara, ini antara kenyataan yang kita maklum dalam persidangan Dewan Rakyat, di mana menteri memperoleh hampir 55,000 sebulan, ada yang 60, ada yang 90,000 sebulan gaji mereka. Bagaimana rakyat? Mungkin 100 miskin tegar, ataupun mungkin 1,500, mungkin 3,000. Ini pendapatan rakyat. Ramai yang hilang pekerjaan. Tetapi menteri, apa saja berlaku kepada ekonomi ataupun masalah pandemik COVID, tetapi mereka tetap mendapat gaji yang lumayan. Baik pencen mereka hampir 100,000. Bagaimana mereka juga dikatakan memperoleh tanah di Putrajaya. Saudara, Putrajaya lokalitinya cantik, lokalitinya tempatnya sophisticated, tetapi rakyat seperti kita hanya duduk di rural area, urban area, kawasan pendalaman, perkampungan dan estate. Mereka dapat tanah di Putrajaya, mereka diagung-agungkan, diangkat, dijulang, diberi pingat. Saudara, mereka juga dikatakan menteri akan mendapat 2 AP permit kenderaan atau levy. Saudara, ini kelebihan mereka. Dan seterusnya, allowance percutian setiap tahun, allowance pinggan mangkuk, allowance baju sejuk dan macam-macam allowance lagi. Minyak percuma, driver, dan mereka mendapat pelbagai keistimewaan. Saudara, mereka juga mendapat pemandu, makanan juga boleh diklaim semula atau dituntut semula secara percuma. Dan ada juga kenyataan yang disebut oleh Sheikh Sadiq, yang mana menteri saling tukar ganti daripada Kerajaan Pakatan kepada Pakatan Harapan kepada Perikatan Nasional, kemudiannya Kerajaan Keluarga Malaysia. Baik saudara, ini persoalan ditimbulkan. Adakah menteri setiap kali bertukar mendapat 1 juta? Itu persoalan Syed Saddiq. Tapi sebelum Syed Saddiq highlightkan perkara ini, sudah ramai termasuk saya dan siapa saja membuka mata rakyat berkaitan dengan isu. Sudah sampai masanya rakyat menjadi pemimpin. Maksud wakil rakyat, ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri, apa perbezaannya? Ini contoh. Kita lihat contoh. Kalau di Johor, kita ada YB Osman Sofyan. Baik, ahli Dewan Undangan Negeri berarti mereka yang bertanding kursi DUN, mereka tidak boleh menjadi menteri, jemaah menteri. Mereka hanya boleh menjadi esko-esko atau ketua menteri atau menteri besar di negeri sahaja. Dan seterusnya, ahli parlimen, mereka boleh menjadi jemaah menteri ataupun perdana menteri, menteri kabinet. Mereka itulah kita melihat seperti YB Syamuddin,
dan Datuk Zahid, seterusnya Datuk Sri Anwar Tun Mahathir dan ramai lagi pemimpin politik peringkat kerusi parlimen, Dewan Rakyat. Manakala Dewan Negara adalah DUN, Dewan Rakyat adalah Dewan Undangan Negeri adalah di peringkat negeri, ahli parlimen adalah Dewan Rakyat. Baik saudara, kita akan teruskan dengan perbincangan seterusnya. Dan ingatlah, senator boleh dilantik. Siapa senator? Amalan di Malaysia apabila 40 orang senator dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perkara 45(b) atas nasihat Perdana Menteri. Saudara, Dewan Negara, kita perlu lihat di mana senator ini dilantik atau dipilih, dicalonkan nama-namanya oleh Perdana Menteri, diangkat kepada Tuanku Sultan dan Raja-Raja Negeri oleh Ketua Menteri atau Menteri Besar atas dasar mereka dalam kalangan golongan-golongan intelektual mempunyai kelebihan kepakaran dan mereka dilihat boleh membantu kerajaan pada ketika itu untuk meneruskan blueprint kerajaan atau ideologi mereka. Seperti mana yang berlaku kepada YB Senator Zafrul, Menteri Kewangan dan Menteri Pendidikan dan ramai lagi senator. Dan persoalannya, bilakah anda, saya atau sesiapa saja akan tampil, diberi ruang dan peluang? Adakah mereka BN dan PH akan berikan rakyat, layman, think tank scholars, pensyarah pencen, guru pencen, penjawat pencen peluang untuk menjadi ahli parlimen atau calon pada pilihan raya yang ke-15? Mustahil. Maka ubahlah, bukalah minda, undi calon bebas. Baik, ketahuilah apa maksud proksi dan lobby politik. Lobis diupah dan dibayar oleh kumpulan khusus syarikat, bukan keuntungan NGO, untuk memberikan pengaruh terhadap pegawai yang dipilih di semua peringkat pemerintahan termasuk ADUN dan ahli parlimen. Proksi dan lobby politik ini adalah di kalangan mereka yang secara ekstrim menyokong atau melobi wakil rakyat pada ketika pilihan raya. Mereka akan memberi kenderaan, wang, mengupah perayu-perayu undi, memasang bendera, memasang poster, membayar syarahan dan sebagainya, menyajikan kenderaan dan sebagainya, kemudahan makanan dan sebagainya. Lobby proksi inilah yang selepas menteri itu menang pilihan raya, mereka akan menuntut balik tender projek ataupun habuan-habuan dan mereka mengawal secara tidak langsung menteri jemaah menteri. Ini berlaku di mana-mana saja, termasuk Malaysia, termasuk Amerika, India, China dan sebagainya, termasuk di Malaysia. Saudara, kita perlu faham amalan proksi dan lobby. Jangan lupa bagaimana sajian ataupun ragi teknik wakil rakyat mempengaruhi rakyat kekalkan jawatan. Baik, wakil rakyat, ADUN dan ahli parlimen, pemimpin Malaysia ataupun mana-mana pemimpin, mereka akan mencari metod untuk kekalkan. Mereka relevan, signifikan dalam sistem. Mereka mahu kekalkan jawatan bertahun-tahun sehingga 96 tahun, 100 tahun sehingga mereka meninggal dunia. Dengan caranya, yang pertama, bagaimana mereka mengekalkan kedudukan mereka? Yang pertama, menonjolkan isu perkauman. Sudah pasti kita tahu. Isu-isu perkauman, bangsa dan sebagainya. Jadi pengundi-pengundi akan umbi, mereka akan taksub. Konon-konon pemimpin berkaitan BN atau PH, mereka menyokong kaum dan agama, etnik mereka. Maka itulah sebabnya rakyat taksub atau pengundi taksub sayang pemimpin itu. Itu adalah satu metod digunakan. Yang keduanya, metod menonjolkan isu agama. Isu agama sangat sensitif, tetapi ini dimainkan oleh para pemimpin yang berada dalam negara kita, yang kita tahu ideologi parti politik dan juga agama ini telah mempengaruhi pemikiran rakyat dan pengundi. Akhirnya rakyat pengundi takut agama mereka tergugat, maka akhirnya mereka taksub dengan pemimpin yang kononnya memperjuangkan agama. Maka disitulah pemimpin berkaitan akan disayangi, mendapat undi yang tinggi di DUN atau parlimen. Baik, seterusnya menonjolkan ideologi parti politik. Kononnya parti politik itulah memperjuangkan etnik kaum atau kawasan lokaliti bangsa India, China, Sabah, Sarawak, Peribumi dan sebagainya. Ini ideologi parti politik dan ini akan menyebabkan pengundi-pengundi melihat pemimpin berkaitan popular, dan atas populariti itu pengundi akan mengundi ramai-ramai wakil rakyat, ADUN dan ahli parlimen. Inilah yang berlaku tahun demi tahun sampai bila kita hanya mahu menjadi pengundi dan rakyat biasa. Kenapa tidak kita mengubah nasib kita? Tuhan Allah tidak akan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Bilalah kita mahu menjadi ahli parlimen atau ADUN. Inilah nasib kita, nasib pengundi dan rakyat. Apa sudah jadi dengan kita? Tegar dan taksub kepada pemimpin. Hidup Datuk Seri, hidup Datuk Seri, hidup Datuk Seri. Kita sayang pemimpin, kita taksub, menjadi penyokong tegar untuk memperjuangkan pemimpin berkaitan.
Dan kita juga ikuti apa saja arahan dengan pemberian habuan sedikit bantuan atau diberi kita, pemimpin akan memberikan kita kewangan ataupun sogokan atau politik wang dan sebagainya. Maka ini akan menyebabkan kita bersyukur dan berterima kasih. Tahukah anda bahawa itu duit dan dana politik itu bukan duit mereka? Duit daripada proksi ataupun pelobi dan seterusnya. Agihan daripada parti politik kepada calon-calon politik baik dalam BN atau PH. Mereka diberi daripada pusat, daripada presiden parti. Akhirnya duit itu juga diterima daripada pihak-pihak luar di dalam dan luar negara. Ini kita melihat dalam pelbagai sumber dalam media baru dan seterusnya. Baik, rakyat prasedah, pengundi prasedah, mereka juga boleh menjadi wakil rakyat. Kita lupa saudara. Lihatlah pakaian kita, kewangan kita, kudrat kita. Apakah masalah kemiskinan kita, kemelaratan kita? Kita tidak mampu. Tetapi kita angkat orang, kita lupa diri kita. Sampai bila? Sampai bila? Lihatlah saja menteri versus rakyat. Nasib kita, kedudukan kita, destiny kita. Melaratnya kita menjadi hamba rakyat, sudahlah menjadi hamba rakyat. Taksub pula itu dan kita tegar. Saudara, menteri versus rakyat, bila mau sudah. Lihatlah sebelah kiri atau sebelah kanan dan bandingkan nasib kita di sebelah kiri atau kanan. Saudara, lihat sebelah kekayaan ataupun harta, hartawan jutawan, wang dan juga pingat kedudukan diperoleh oleh pemimpin legasi, anak, isteri, suami, rakan, kroni. Mereka kaya, mempunyai aset, kenderaan mewah, rumah mewah, motosikal mewah, superbike, harta yang banyak, berbilion-bilion. Kita rakyat, motor buruk, rumah buruk, minta sedekah, minta brim, minta bantuan kerajaan, minta wang ihsan, minta itu. Lihat saja kenderaan kita, tak habis bayar hutang. Hutang kenderaan tak habis bayar, hutang rumah tak habis bayar, hutang motor tidak habis bayar, PTPTN tidak mampu nak dibayar. Macam-macam kita minta daripada Baitul Mal dan sebagainya. Tetapi kita menagih simpati merayu, kadang-kadang kita dicemu, dihina. Kita tidak dipandang oleh pusat tanggungjawab berkaitan, pihak-pihak berkaitan. Kita hanya dilihat sebagai golongan miskin, golongan daif, golongan yang tidak layak untuk diberi pingat pengiktirafan. Tapi kalau pemimpin korup, kleptokrat, salah guna kuasa, mereka masih bebas. Mereka boleh dibebaskan daripada perbicaraan, digugurkan pertuduhan. Mereka tetap menjadi pemimpin sampai bila-bila. Inilah nasib kita. Bila mahu kita mengubah nasib kita. Sedarlah rakyat Malaysia, pengundi, ubahlah nasib kita sendiri. Pendekatan pengundi bijak mengubah destiny kedaifan. Mendaftar dan bertanding di kerusi DUN dan Parlimen. Saudara, kalau saudara tidak boleh menjadi ahli parlimen atau ADUN, tidak ada masalah. Anak saudara, graduan-graduan universiti, sepupu sepapat, keturunan, jiran-jiran, tetangga, saudara mara, kempen mereka, angkat mereka, polish mereka dalam keluarga. Tuan-tuan dan puan, pastikan kita mesti ada kualiti kepimpinan yang berkarisma. Kita calonkan, kita dendang, kita angkat, kita lama-lama mereka supaya berani. Dan ingatlah, kita mesti berani sebagai pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kelantan dan Pulau asli, berani mengundi calon bebas selain daripada BN dan PH. BN dan PH, mereka hanya meletakkan calon mereka. Orang-orang yang menyokong presiden parti BN atau PH, maka itulah yang akan dikekalkan. Akhirnya rakyat, scholars, professors, pencen, think tank, opinion leader, presiden dan juga kita tidak akan dapat ruang dan peluang. Maka itulah saya memohon dan merayu kepada rakyat Malaysia, tolonglah buka pemikiran. Kalau nampak calon bebas, calon yang bukan daripada BNPH, undi mereka. Biarlah kita mengubah. Sebab kita mau mengajar BN dan PH, kerana kita tidak mahu BN dan PH mengutamakan, memberi ruang dan peluang kepada diri mereka, penyokong tegar mereka dan rakan-rakan kroni mereka. Mereka saja yang akan menjadi ahli parlimen, mendapat kemudahan kemewahan. Kita tidak akan dapat apa-apa. Dan seterusnya, tolak pemimpin politik wang, kleptokrat. Mereka yang memberi kita wang, murah sangat ke, hina sangat ke kita, saudara dan saudari. Kenapalah kita boleh menerima RM50, RM100, akhirnya kita gadai maruah kita beri kepada kleptokrat, pemimpin korup dalam BN dan PH untuk menjadi kerajaan. Sebab itulah saya mohon kepada rakyat Malaysia, tolak pemberian politik wang, rasuah dan sebagainya. Ini masa kita untuk membela nasib maruah bangsa dan negara kita. Negara kita, tanggungjawab kita. Baik tuan-tuan dan puan, itulah yang saya sarankan kepada rakyat Malaysia. Kita tidak membenci atau menolak BN atau PH atau mana-mana parti politik, individu dalam Malaysia.
Kita menghormati hak mereka. Saya menyarankan supaya rakyat Malaysia membuka pemikiran istiqamah supaya memberi ruang dan peluang kepada calon bebas di kalangan wakil rakyat baharu, selain daripada kita mengekalkan wakil rakyat senior atau lama dalam BN dan PH. Kita mesti memilih wakil rakyat baik di kalangan calon wakil rakyat DUN dan Parlimen bebas maupun wakil rakyat BN dan PH yang berkualiti, intelektual, berkarisma, tidak ada kes mahkamah atau skandal. Mereka yang digugurkan kesnya, mereka yang sebenarnya melepaskan diri daripada pertuduhan, mereka-mereka ini walaupun dilihat sebagai tidak ada masalah ataupun isu berkaitan dengan amalan skandal rasuah ketirisan salah guna kuasa, mereka tidak layak menjadi pemimpin Malaysia. Dan mereka ini sudah lama menjadi membina legasi. Ada juga pemimpin-pemimpin politik di kalangan suami, isteri, anak, beranak dalam kerusi DUN dan Parlimen. Pemimpin berturut-turut, berdekad-dekad, bertahun-tahun, 96 tahun, 100 tahun mahu menjadi pemimpin politik. Ingatlah bahawa saudara dan saudari, kalau kita tidak berani di kalangan pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli, kalau kita tidak mahu berani mengundi berjiwa besar, mengundi pemimpin-pemimpin atau calon-calon baru di kalangan mereka calon bebas, maka kita akan terus dijajah dan diperintah oleh pemimpin BN dan PH. Yang paling tragis adalah di kalangan wakil rakyat DUN dan Parlimen yang membina legasi kaya raya mendapat pengiktirafan, yang tidak ada kepimpinan, kualiti akal dan minda yang kredibel, intelektual. Tapi mereka ini adalah pemimpin veteran legasi, turun menjadikan politik sebagai habuan, kerjaya dan kekal, sehinggalah harapan mereka apabila mereka meninggal dunia, itulah putusnya perjawatan dalam politik. Maka apalah nasib kita sebagai rakyat. Sebab itulah saya merayu, hebahkan video saya untuk kebaikan. Kita merujuk kepada Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Kita negara mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Kita bukan negara authoritarian, totalitarian, rejim komunis militeri. Merujuk kepada artikel 5 to 19 freedom of speech, attending rally, choose your own school of thought. Saudara dan saudari, tidak ada ugutan ancaman kepada kita. Maka hormati Akta Polis 1967, hormati Raja-Raja Melayu, Tuanku Sultan. Kita mahu pemimpin ketua jabatan, ahli Parlimen DUN yang berintegriti, berwawasan, yang mempunyai accountability yang tinggi. Ubahlah nasib kita, ubahlah nasib negara, ubahlah supaya Malaysia daripada negara membangun menjadi negara maju. Apa sudah jadi negara kita? Pemimpin korup, Naib Chancellor korup, frontliner korup, ustaz ulama sebagainya korup. Scholars, professors, Vice Chancellor juga ada yang korup. Ramai yang mengamalkan rasuah, salah guna kuasa. Maka ubahlah. Dengar cakap Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Badur, mantan Ketua Polis Negara, Datuk Ayub Khan Maidin PC, Ketua Polis Johor, dan pelbagai pandangan atau pembongkaran dibuat di Parlimen. Lihatlah bagaimana nasib rakyat kita dan nasib negara kita. Sebab itulah scholars, profesor perlu bercakap benar, bukan sahaja menjilat, membodek, mengharapkan kedudukan, jawatan dan jaminan untuk mereka naik pangkat dan sebagainya. Saudara, rakyat mesti membuat perubahan. Mudah-mudahan sampaikan video saya, audio saya, sampaikan, sebar luaskan untuk kepentingan rakyat Malaysia. Pada pilihan raya yang ke-15, apabila Parlimen dibubarkan, maka hendaklah Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli mengundi, turun gerakan anda, langkah anda, hayunlah setiap langkah dan undilah pemimpin-pemimpin yang berintegriti, bermaruah, berprinsip, berkualiti. Mudah-mudahan Malaysia ini menjadi negara yang harum nama kita disebut orang di dunia, dan kita tidaklah dipandang bangsa dan negara yang hina seperti mana amalan rasuah, salah guna kuasa, pemimpin kleptokrat yang menguasai negara. With that, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.